Kita mulakan Selamat Pagi Malaysia bersama dengan sambutan Hari Wanita terutama peringkat kebangsaan 2022 ini dengan klip yang cukup istimewa khusus kepada kami seluruh tim ataupun pasukan Selamat Pagi Malaysia. Itulah dia wajah-wajah ibu kesayangan kami semua. Ya, wajah-wajah insan hebat yang merupakan tulang belakang tim kami untuk merealisasikan setiap pagi kita bersiaran. Itulah antara wajah-wajahnya, macam kita tengok tadi Syafiqah bersama dengan ibu. Masya-Allah. Raja Sofi bersama dengan keluarga dan juga anak-anak yang tercinta, rasa bahagia sangat. Masya-Allah. Kalau kita fikirkan Raja Sofi, seorang ibu yang bersalin itu, dia punya kesakitan itu dianggarkan seperti patahnya 20 tulang serentak. Manusia ni dia hanya boleh menerima lebih kurang dalam 30 ataupun 45 del. 45 del tu ialah tahap kesakitan. Tapi kalau kita bersalin tu 57 del. Betul. Betapa hebatnya seorang ibu itu dan juga seorang wanita. Tak kiralah sama ada anda belum lagi bergelar ibu, tetapi sebagai wanita pastinya kita mempunyai sifat-sifat keibuan. Itulah sebenarnya hebatnya wanita. Ya, betul. Itu bagi wanita yang bersalin Ika, dan juga wanita yang mungkin masih lagi tidak dikurniakan zuriat. Kita tetap mengangkat anda sebagai seorang wanita yang hebat kerana anda berjuang untuk keluarga anda. Tak kira apa pun berlaku, seorang wanita ni apabila menjadi seorang isteri dan juga menjadi seorang ibu, pasti ada satu orang kata perkara di dalam hati dia yang dia akan menguruskan semua perkara. Ika, walaupun mungkin dalam keadaan yang kurang sihat, anak-anak kurang sihat, tetapi seorang ibu pastinya akan berjuang demi keluarga tercinta. Bila kita bercakap mengenai wanita, kita faham seluruh dunia mengalami kesusahan dan juga kepayahan, terutamanya apabila kita mendepani pandemik COVID-19. Semuanya terjejas, terutamanya kepada pengusaha-pengusaha wanita dan juga ibu tunggal yang keluar untuk mencari rezeki, mungkin agak tersekat di situ. Dan semalam Radio Sofi kita menerima satu lagi bencana, dan ini semua sebenarnya memberikan tamparan yang cukup hebat juga kepada wanita, khususnya mereka yang bergelar suri rumah dan juga ibu ini, kerana kita faham di waktu-waktu beginilah sebenarnya ibu dan juga suri rumah ini dia akan jadi kalut. Nak selamatkan anak, nak tengok harta bendanya bagaimana, untuk bila berada di kawasan PPS itu bagaimana nak menyusun anak-anak mereka. Kita faham semestinya sebab ibu ni dia tahu segala-galanya. Ya, betul. Kalau barang hilang, pasti ibu semua akan cari ibu, termasuklah suaminya, anak-anaknya akan mencari isteri ataupun ibulah. Betul. Kalau ibu tak jumpa, maksudnya betul lah barang tu dah hilang. Dia wanita ni dia memang macam tu. Kalau anak sakit, ibu jaga. Suami sakit, isteri jaga. Tapi kalau wanita sakit, jaga diri sendiri. Sebab kita tak nak menyusahkan orang lain. Betapa hebat dan kuatnya sebenarnya semangat wanita. Jadi kita nak lihat terlebih dahulu sama bersama tema Hari Wanita 2022, di mana sambutannya telah pun bermula pada 6 Mac, dan hari ini merupakan hari kemuncaknya di mana akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pastinya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Kita akan bawakan juga liputannya pada malam ini. Jadi ini merupakan perinciannya mengenai saksama bersama. Iaitu antara perkongsiannya, tema ini juga disesuaikan dengan konsep Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang memberi tumpuan kepada pembangunan secara mampan dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Dan ia juga selari dengan tema Hari Wanita Antarabangsa, iaitu Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, kata kenyataan tersebut pada hari Sabtu. Dan menurut KPWKM, logo tema sambutan berkenaan dengan menggunakan kata warna 2, iaitu merah dan juga biru. Kalau kita tengokkan huruf W di awal logo itu melambangkan perkataan wanita, dan dua bar di bahagian tengah dan kanan menunjukkan kesamaan sama tinggi, manakala bar yang sebelah kiri menunjukkan usaha berterusan untuk mencapai kesamaan pada akhirnya. Betul. Jadi ini merupakan sedikit mengenai sambutan Hari Wanita 2022. Kita beralih kepada situasi semasa Raja Sofi, di mana ini yang berlaku semalam, iaitu banjir kilat di 6 buah negeri. Hampir 2,000 penduduk pindah ke PPS. Kalau kita melihat di sini, hujan lebat secara berterusan petang tadi menyebabkan 6 negeri dilanda banjir kilat hingga menyebabkan hampir 2,000 mangsa terpaksa dipindahkan ke
PPS, di mana ianya berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ya, dan sebanyak 7 PPS dibuka bagi menempatkan 746 mangsa selepas 5 daerah di Selangor mengalami banjir kilat pada petang semalam dan 2 PPS dibuka di Gombak bagi menempatkan 524 mangsa banjir membabitkan 119 keluarga, manakala satu lagi PPS di Petaling Jaya merekodkan 222 mangsa banjir daripada 48 keluarga. Ya, kalau kita boleh lihat, ini merupakan gambarannya apa yang berlaku semalam. Walau bagaimanapun, Jabatan Meteorologi Malaysia sebenarnya telah pun mengeluarkan amaran ribut petir pada 1.35 tengah hari semalam. Jadi sekiranya anda mengikuti laman sosial Met Malaysia ataupun memuat naik atau memuat turun aplikasi mereka iaitu My Cuaca, pastinya anda sudah pun menerima amaran ini. Kerana di sini kalau kita melihat amaran ribut petir ini telah pun diberitahu di mana kawasan Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan dan juga Melaka akan menerima amaran ribut petir. Betul, dan sehingga 5 petang pada pada 7 Mac 2022 dan ini antara jangkaan bahawa hujan lebat akan berlaku. Jadi itu berikutan semalam dan hari ini juga telah pun dikeluarkan kenyataan berkenaan dengan hujan. Ya, betul. Ya, dan ini antaranya iaitu pada jam 7 pagi ini dikeluarkan sehingga 10 pagi pada jam 8 Mac. Baiklah, seterusnya kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan banjir semalam, berikutan dengan banjir. Dan kita bersama dengan Dato' IR Dr. Haji Mat Nasir bin Muhammad Noor, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Datuk. Datuk, mukadimahnya kita nak tanya terlebih dahulu bagaimana dengan situasi dan juga keadaan semasa bagi banjir yang berlaku semalam. Silakan, Datuk. Terima kasih. Di Kuala Lumpur semalam memang hujan agak lebat dalam masa sejam lebih 100 lebih milimeter air turun. Hujan. Dan kawasan yang di kawasan ini agak luas hingga ke pengurangan pun ada hingga ke selama di Kota Dinding Kota Talib. Sebab itu banyak sistem kita beroperasi untuk air kopi, alhamdulillah. Rumah makan, saluran banjir dan pintu air kita dan lencongan smart pun tak diaktifkan semalam. Termasuklah kawan banjir lencongan di Gombak dan diaktifkan juga untuk mengurangkan maksimum keadaan banjir yang akan berlaku di Kuala Lumpur. Baik. Dan Datuk, semalam pada jam 4.44 petang, Mod 3 telah pun diaktifkan, iaitu terowong dikosongkan dan air banjir mengalir. Dan selain daripada Smart Tunnel, apa lagi antara langkah yang diambil untuk mengurus banjir, Datuk? Silakan. Di Kuala Lumpur ni ada beberapa sistem. Yang sebelah barat ni dia bagi kawasan lencongan banjir. Iaitu kolam tabungan di Jinjang, di Batu, empangan Batu. Dan di sana kita buat kawanan air supaya boleh disimpan. Kemudian kita lepaskan ke hilir. Dan sebelah timurnya adalah Smart Tunnel. Jadi Smart Tunnel mengawal air seperti timur Kuala Lumpur, Apang dan sebagainya. Sebelah barat di Sungai Gombak ditolak pada dikawal oleh Pelabat dan sebagainya. Ada satu lagi sistem iaitu Sungai Bunos. Tapi Sungai Bunos ini bisa 80% siap. Sebab kita lihat malam ini kawasan Kampung Baru masih lagi ada air mengalir banjir. Dan kita tidak dapat untuk mengawal hampir keseluruhan banjir air hujan yang datang ke Sungai Bunos. Itulah masalah. Dan kita masih dalam keadaan membina sistem program banjir di Sungai Bunos, insya-Allah akan siap tahun depan. Datuk, sedikit Datuk, apabila air mulai naik semalam, apa di antara tindakan awal yang dilakukan oleh pihak JPS? Pertamanya kita ni di kawasan Kuala Lumpur kita mengawal paras air. Bukan mengawal, kita memantau paras air. Bila paras air katakan waspada, siren akan tak berbunyi. Ya, sehinggalah paras bahaya. Itulah kaedah yang kita gunakan di kawasan Kuala Lumpur. Kawasan yang lain pada Kuala Lumpur seperti di Pantai Timur sudah ada sistem amalan banjir atau banjir prab. Keadaan itu berlainan. Kita melakukan simulasi berkomputer untuk menentukan sekurang-kurangnya 2 hari. Jika banjir berlaku, kita dapat buat amaran kepada penduduk yang berkaitan.
Baik, dan selain daripada itu, Datuk mungkin boleh kongsikan juga lah berkenaan dengan rancangan tebatan banjir RTP Sungai Bunus, Datuk. Sebenarnya seperti makluman tadi, dia air yang akan ada di kawasan Bunus tu akan mengalir ke kawasan Kampung Baru, dan alhamdulillah lencongan telah pun siap di Jalan Korazak berkenaan. Tapi satu sistem tampungan yang berada di antara Korang Boyan ke Pulau Pun masih lagi dalam pembinaan. InsyaAllah kita siap program tampungan bawah tanah, di antara yang pertama dalam program tampungan bawah tanah kita buat di dalam negara. Kalau siap akan membantu mengurangkan banjir yang akan mengalir ke kawasan Kampung Baru dan Sungai Bunus. InsyaAllah. Baik, Datuk, kami akan menghubungi Datuk dari semasa ke semasa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi dan juga keadaan semasa berkaitan dengan banjir yang berlaku semalam. Apapun, terima kasih Datuk Insinyur Dr. Haji Mat Nasir bin Mat Noh, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Pada mana kita menyambut sambutan Hari Wanita, sebenarnya Sophie, kita tidak boleh melupakan sebenarnya mengenai MH370. Sedikit untuk kita memperingati untuk MH370 di mana kerajaan sebenarnya tidak pernah lupa akan tragedi ini. Ya, betul. Dan kalau kita kira tahun ini ataupun hari ini genap merupakan tragedi ini berlaku, iaitu memori hitam ini berlaku 8 tahun yang lepas. Dan kalau kita lihat sama-sama, kita semua pastinya kesedihan itu masih dirasai oleh ahli keluarga yang tersayang. Dan antara perkongsian yang boleh kita kongsikan di sini iaitu berkenaan dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kerajaan kini masih menunggu sebarang petunjuk baru yang kuat sebelum memulakan semula misi pencarian itu. Dan di kesempatan ini juga sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun meninggalkan kita. Bagi sama-sama kita sedekahkan dan juga agar ahli keluarga mereka terus kuat dengan ujian ini, insya-Allah. Ya. Banyak lagi sebenarnya perkongsian akan kami berikan kepada anda khas sempena dengan sambutan Hari Wanita 2022. Jadi jangan ke mana, kembali semula bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia.